Okay, Assalamualaikum. Uh, Sekarang ni yang jadi berita-berita hangat di media sosial atau kedai-kedai kopi tentang perhimpunan veteran. Sekarang yang diubah atas sebab tertentu diubah veteran tu jadi prajurit. Dan seterusnya dengar-dengar dah diberi ke kelulusan pihak-pihak tertentu, mungkin polis lah, benarkan tetapi mengikut peraturan-peraturan kehendak polis. Itu sudah bagus, janji dibenarkan. Jadi saya tak mahu bercerita tentang apa-apa tuntutan-tuntutan apa yang nak dibuat, apa semua tu. Sebab itu dah jelas kenyataan-kenyataan tu telah dinyatakan oleh yang organizer tu lah. Cuma ada pihak-pihak, bukan pihak lah, yang organisekan perhimpunan tu sebenarnya bukannya atas nama Persatuan Veteran apa-apa ke, ataupun kelab-kelab veteran apa-apa. Tidak. Kita ada banyak persatuan veteran Malaysia. Yang induknya tu disebut Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia, yang induk, yang itu yang telah wujud dekat 100 tahun dah. Daripada Persatuan Bekas Prajurit, Bekas Tentera, kemudian ditukar kepada Persatuan Veteran atas sebab-sebab tertentulah, kehendak politik. Begitu juga tapi yang mengorganiskan perhimpunan ni adalah individu. Pelik tak pernah berlaku di Malaysia. Individu, tidak ada entiti apa-apa, persatuan ke NGO, tidak ada. Dia tu adalah individu sendiri, makna veteran tu sendiri, yang dengan cara kata orang kehendak, tanpa ada kata orang arahan apa-apa ke tidak. Tapi kita serahkan kepada pihak-pihak yang ada mempunyai cara volunteer lah, mempunyai kemampuan, kepintaran. Kebanyakan ada yang background dia lawyer lah, tak guna sebut nama. Yang timbul sedikit kekeliruan masalah ialah persatuan-persatuan tentera yang ada ni, yang baru-baru ni ada buat pembarisan 100 tahun tu di Putrajaya. Mereka tu, persatuan ni telah didaftarkan ke majlis, Majlis Veteran Kebangsaan. Apabila akta veteran telah digubal dalam 2010 tu, di masa tu mantan Menhan Zahid Hamidi, saya terlibat masa tu untuk menyuarakan tentang masalah-masalah ni. Jadi itu yang saya tahu sedikit tu. Tujuan mantan Menhan tu masa tu, kita suka jugalah sebab masa tu Jeff dan Menhan ataupun Mindef ke, tak tahulah, tidak dapat menunaikan kehendak-kehendak veteran, masalah-masalah veteran tu yang berbentuk wang ringgit lah. Bantuan itu, bantuan ini. Ada yang tua, umur 60-an, 70-an, memerlukan bantuan sara hidup, sakit, perlu sikit bantuan.
Tapi sedikit sebanyak Jeff memang ada skim-skim bantuan tu yang termaktub, tetapi terhadlah tak mampu nak menguruskan masalah-masalah veteran keseluruhannya tu. Jadi di situ mungkin Jeff pun kekurangan fund. Jadi oleh kerana itu berlakulah macam tak puas hati, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Saya bagi contoh. Skim kebajikan yang diadakan dengan Jeff ni, dia mengikut peraturan negara tau, Malaysia. Makna kalau perlu kebajikan, mesti mengikut garis panduan. Garis panduan dipanggil garis kemiskinan negara. Diikut. Masa tu kalau ikutkan tahun 2010, garis kemiskinan masuk dia, kalau si yang menerima bantuan ni duduk dalam rumah tu, dia ambil kira pendapatan isi rumah. Walaupun yang memohon tu dia tua, dia takkan dapat, dia tak kerja, tua, tak ada pendapatan, umur 70. Tetapi dia ambil kira pendapatan isi rumah. Kalau ada anak bekerja gaji 1,000, 2,000 ke, ataupun isteri ada gaji atau ada pencen ke, dikira pendapatan isi rumah tu ada, melebihi garis kemiskinan, tak dapat. Ya, itu adalah untuk orang-orang awam yang tak masuk askar. Faham tak? Perkiraan macam itu tu sama dengan perkiraan Baitumal Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itu perkiraan. Betul lah. Itu yang apa kata orang, digazetkan undang-undang kerajaan tu. Tetapi kalau askar nak ditakrifkan asnaf lah, nak tarifkan garis kemiskinan ini, tak boleh lah. Itu kita tak setuju. Saya tak setuju. Askar tu yang berkorban tu, badan askar tu sendiri masa tu. Jadi masa dia berhenti tu, walaupun tak pencen contohnya, tapi dia masih muda, boleh bekerja, dia kerja. Macam saya, kerja. Saya berhenti tahun 85, bekerja. Saya tak duduk saja. 85. Kerja sampai kemampuan. Miaga kerja. Macam sampai kerja jaga membuat. Ya. Tapi apabila dah ada uzur, masuk umur 60-an, dah tak boleh terima kerja, dah tak boleh. Jadi kita terpaksalah mengadu dengan Jeff. Tetapi apabila Jeff dia mengenakan syarat pendapatan isi rumah, permohonan kita tu kena reject. Sebab kita dikira bukan asnaf. Sebabnya isteri ada pencen 1,000 lebih di kaki tangan kerajaan dulu. Di situlah yang rasa saya sendirilah, bukan saya seorang, ramai beribu lagi macam itu keadaannya. Jadi di situ kita nampak seolah bekerja sebagai askar di Malaysia ni tidak dihargai. Saya kalau ikutkan cakapnya, saya nak maki tau, tapi saya kontrol lah. Tidak dihargai oleh menteri, oleh siapa-siapa pun lah. Pihak yang ada kuasa di Malaysia ni. Jadi kerana itu, maka timbullah itu macam tidak puas hati pada pemerintah. Pemerintah ni kita tak kisah tau. Parti mana memerintah, sebab undang-undang tu kena ubah dulu. Saya pernah dihardik oleh pengarah Jeff wilayah, seorang tentera dan seorang awam pengarah. Dia kata kita bantuan-bantuan ni tidak ada hak. Bekas tentera ni tak ada hak. Dia bukan hak, dia kata. Bukan hak. Saya berani, kalau saya dicabar, mari kita jumpa pengarah tu hidup lagi. Dia masih lagi jadi pengarah.
Dia kata bukan hak. Jadi saya terkejut lah. Kalau dia katakan saya masa mohon tu dia kata bukan hak, yang RM300 kan bukan macam mana sebulan tu. Dan pengarah perempuan tu, saya nama tak ingat lah. Dia kata sebenarnya tidak digazetkan. Lagilah. Yang skim-skim bantuan yang diadakan oleh Jeff tu tidak digazetkan. Jadi apabila tidak digazetkan, tidak ada peruntukan untuk daripada Kementerian Kewangan. Mungkinlah, saya pun tak tahu. Jadi bermakna diharapkan kepada yayasan derma-derma Rayuan Hari Pahlawan, mungkin duit itulah. Di situ ya, di situ. Jadi di situlah yang jadi saya pernah cabar kalau saya mohonan saya yang di reject sebab saya dikira tidak asnaf. Yang membuat saya tidak asnaf sebab ada pendapatan isi rumah, isteri tu ada pencen. Macam mana kalau saya ceraikan isteri? Ini lagi satu jawapan askar ya. Askar punya jawapan, pegawai askar. Tak salah. Kalau awak ceraikan isteri, bagi surat tu, makna awak layak. Nampak tak? Askar. Askar punya jawapan. Saya tak salahkan Lieutenant Commander tu. Dia beruniform, dia tertakluk pada undang-undang tentera, dia ikut arahan. Dia ada pangkat tu, dia memikul pangkat tu. Betul lah cakap dia. Kalau bercerai isteri, tetapi saya cuba-cuba nak buktikan, saya pergi ke Jawi. Semua ni ada rekod lah. Pergi ke Jawi, saya cerai masalah pada pegawai Jawi, dia hantar saya konseling. Okey. Bila hantar konseling, jumpalah ustaz-ustaz tu. Ustaz tu tak terjawab soalan saya ni. Sebab saya kata, saya menghadapi masalah macam ni, rumah tangga ni, saya terpaksa cerai isteri saya sebabkan saya hendakkan duit RM300 daripada kebajikan Jeff. Terkejut ustaz tu. Tak boleh, kata dia. Tak boleh. Kalau itu dilapaskan atas kandang, kata, silap-silap, you kena. Sebab benda tu seolah-olah boleh, macam adalah dalam agama undang-undang sekarang ni, banyak ada hukum hakam ni. Bukan harus wajib, sunat, apa semua ada. Yang ini mungkin menghina agama ke, apa macam-macam lah. Silap-silap cakap, ke dalam. Saya pula ke dalam. So, saya tak jadilah. Sampai sekarang ni tak ada. Umur saya tu 70 tahun ya, 70. Tak ada kerja, duduk. Dekat 10 tahun duduk ya. Ada duit, makan, bagi makan je lah, itu je lah. Okay. Jadi kan, berkaitan dengan perhimpunan ni pula, ini cerita lain lah. Ini pasal persatuan ni dihalang untuk menyertai persatuan yang ada ni, yang di bawah Akta Veteran ni, dihalang untuk menyertai perhimpunan ni sebab dia dah di bawah Akta Veteran tu, Majlis Veteran Kebangsaan. Ini berlaku dulu dalam Majlis Sukan Negara pun berlaku. Misbun Siddiq, dia Nur apa tu, dia punya kelab Nur Misuri, dia tak nak berdaftar di Majlis Sukan Negara tu. Jadi apa-apa dia dah dianaktirikan, tak dapat ini. Dia terpaksa juga tunduk, daftar jugalah. Kalau tidak, dia tak dapat melatih ahli badminton Malaysia. Jadi modal itu yang dia diambil di Menhan ni. Jadi bila persatuan persatuan veteran tentera ni dulunya didaftar di ROS, sekarang ditukar masuk Majlis Veteran. Akta Veteran ada mana section 10 tu, di mana bebas bersatuan tu dah tak ada. Dalam Akta Veteran tu tidak boleh dipraktis. Tapi dinafikan. Tapi sebenarnya tak ada. Itu sebab apabila adanya perhimpunan yang diorganiskan oleh pihak lain tu, pihak bangkit veteran tu, ya, satu kumpulan, dia dah ada dekat belah-belah ribu ahli yang
berdaftar sanggup menjadi plaintiff. Betul tak? Okey. Jadi arahan pula datang kepada ahli-ahli veteran yang beratus ribu dalam Malaysia ni, dia punya presiden dan dia punya YDP, ketua-ketua bahagian dia, pengeluaran jangan menyertai. Udah jadi kontradik, udah jadi apa kata orang, nak dilaga-laga. Ini kerja siapa yang melaga-laga ni kalau bukan orang politik? Dia melaga-lagakan. Yang kita tak pasal bergaduh dengan member kita dalam persatuan. Kerja siapa ni? Kerja siapa? Mesti kerja politiknya orang ni. Pasal apa dia orang macam tu? Kita tahu nama dia, kita tahu. Tapi malaslah sebut nama tu. Itu periuk nasi dia. Okey. Bermakna apabila dulu presiden yang lepas, mantan presiden PWTM, Datuk Mat Ghani tu dulu, saya ingat. Datuk Mat Ghani tu dia bantah Akta Veteran ni. Ada dalam soal apa? Dia bantah. Dia tak sebut bantah, dia perlu dikaji. Sebab dia merujuk kepada lawyer, apa tu, kalau beralih kepada jadi apa tu di bawah Majlis Veteran, bermakna dengan sendirinya Seksyen 10 tu yang bebas berpersatuan tu tergugur, tak ada. Jadi apabila Mat Ghani itu kata macam tu, pengarah Jeff dulu menafikan. Dia kata tidak, Seksyen 10 tu tidak akan gugur. Okeylah. Tetapi masa yang sama, sekarang ni pasal apa pula Presiden PWATM dan YDP-YDP-nya seluruh negara memberi amaran kepada ahli-ahli veteran, ahli persatuan tu tidak, supaya tidak join, tidak menyertai, dan kemungkinan akan diambil tindakan. Tindakan apa tak tahulah. Takkan masuk jail kot. Benda ni persatuan ya, habis-habis kena buang oleh persatuan. Ataupun ada ke Jeff pula nanti segala apa skim-skim tu kita tak dapat, macam perubatan ke apa atau pencen ke tarik balik, mustahil. Kalau itu berlaku, zalim lah namanya. Jadi dah jadi gaduh. Jadi ini setakat ini saya nak cakap. Fikir-fikir sendiri yang lain tu. Jadi kita tunggulah 6 hari bulan 6 ni, 6 hari yalah 6 bulan 6 ni ditunggu, tengok apa akan berlaku. Itu je lah. Terima kasih. Wassalam.